Setiap anak yatim berhak dilindungi, mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Infodia Islami, bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan dah 8.31 minit pagi. Kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi slot kesihatan untuk pagi Rabu ini. Ya, tajuk kita hari ini mungkin merupakan dialog yang kadang-kadang kita tanya dan kita dengar. Kenapa tak bagi antibiotik? Ya. Pandai siapa yang pilih tajuk ni kan. Terima kasih pada sahabat kita yang juga merupakan rakan kerjasama untuk pagi ini, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk segmen kesihatan hari ini juga kita pilih tajuk ni sempena Minggu Kesedaran Antimikrop Sedunia yang berlangsung 18 hingga 24 November baru-baru ini. Ya, dan pagi ini untuk membincangkan tentang topik kenapa tak bagi antibiotik, kita bersama dengan dua orang wanita pagi ini yang juga mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama kita bersama dengan Dr. Amelia Abdul Rasid yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Kawalan Infeksi Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan dan Pengembangan Perubatan di KKM, dan juga Puan Mardiah Kamal yang merupakan Pegawai Farmasi Cawangan Penjagaan Farmaseutical Program Perkhidmatan Farmasi KKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Dengan doa ni jabat siapa tu? Dekat office ada doa juga. Amelia. Okey. Kita doa dulu. Kita doa dulu ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, ada lagi lepas setengah doa. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Saya Okey. Dalam. Kita pagi ni bersama dua orang tamu kita, iaitu Dr. Amelia dan juga Puan Mardiah, dan juga tajuk kita hari ni seperti yang kita maklumkan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton juga di Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM, selain di corong radio kita, kenapa tak bagi antibiotik? Okey. Okey. Baik. Doktor. Baik doktor. Dan Puan, kita mungkin mula ni kita nak perkenalkan pada sahabat pendengar kita tentang mungkin ramai lagi masih keliru tentang apa itu antibiotik, untuk apa antibiotik. Mungkin Dr. Amelia nak mulakan dulu mukadimah kita pagi ni. Dr. Amelia, silakan Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya nak cerita sikit lah mengenai apakah itu antibiotik ya. Okey, so antibiotik ni sebenarnya adalah satu kumpulan ubat yang memusnahkan atau boleh merusak pertumbuhan bakteria. Okey, so dia boleh digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. So dia tak boleh merawat ataupun membunuh penyakit disebabkan oleh kuman lain seperti virus. Okey, so itu tak akan antibiotik tidak akan berkesan lah terhadap jangkitan virus tersebut. Okay. So just nak cerita sedikit lah mengenai sejarah antibiotik ni. Okay, jadi antibiotik ni sebenarnya telah banyak menyelamatkan nyawa pesakit daripada jangkitan bakteria yang serius lah. Okay, so jadi sejak tahun 1940-an ni antibiotik berjaya mengurangkan memang kadar kematian daripada pelbagai penyakit, terutamanya penyakit berjangkit. Okay, walau bagaimanapun pemilihan jenis antibiotik dalam rawatan ini bergantung kepada jenis bakteria dan yang terbabit dan juga keadaan pesakit tersebutlah selepas pemeriksaan daripada doktor. Okey. Dan Doktor, kalau itu dari segi mungkin sejarah dan pengenalan penggunaan antibiotik tadi tu, betul ada orang kata kalau semua pakai antibiotik ke, pakai ubat apa ke, macam mana? Contohnya macam tu lah, kalau masih ada yang belum mengenali fungsi antibiotik ni. Kata, kalau demam pakai apa, sesama pakai apa, sakit itu pakai apa. Okey, jadi ini tergantunglah. Okey. Selalunya kalau kita sakit, kita mensyorkan agar pesakit berjumpa doktor. Okey, jadi bila berjumpa doktor akan melakukan pemeriksaan, mengambil sejarah riwayat pesakit tersebut dan melakukan pemeriksaan yang detail lah terhadap pesakit itu. Jadi dari situ dia boleh
mendiagnose pesakit tersebut sama ada ialah jangkitan bakteria ataupun jangkitan disebabkan oleh virus. Dan jika ada keperluan dan doktor diagnose pesakit mempunyai jangkitan bakteria, baru dia akan beri antibiotik tersebut. Okey. Maknanya apa pun kena ikut dengar nasihat doktor ataupun farmasi kan. Ya, betul. Tak boleh main suka ambil telan je ikut-ikut orang je sebab ini bukan ikut-ikutan semata-mata. Baik, mungkin Puan Madia nak sambung sikit. Ada juga berlaku kerintangan antibiotik ataupun antibiotik resistance. Mungkin boleh ceritakan sikit apa situasi ini dan bagaimana ia boleh berlaku, Puan Madia? Ya, silakan Puan. Okey, terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada IKIM kerana sudi menjemput kami daripada pihak KKM untuk bercerita mengenai antibiotik ni. Saya rasa macam setiap tahun without fail sebenarnya IKIM pasti menjemput KKM untuk menerangkan, memberi kesedaran kepada masyarakat awam berkenaan antibiotik ni. So dengan itu kami pun mengucapkan terima kasihlah kepada pihak IKIM ya. Okey, so sebelum saya pergi lanjut mengenai kerintangan antibiotik tu ya, saya ingin sebab kita nak menerangkan kepada orang awam ni, sebab orang awam dia kalau menggunakan bahasa pasar tu antibiotik tu tak kira lah bakteria ataupun virus tu dia panggil kuman saja kan. So kita nak menerangkan kuman tu apa sebenarnya, sebab kuman ni sebenarnya dia ada banyak jenis. So bakteria termasuk dalam kuman, virus termasuk dalam kuman, kulat pun termasuk dalam kuman juga. So parasit pun termasuk dalam kuman juga. So orang awam kena clear kuman ni apa sebenarnya dan antibiotik ni untuk kuman yang jenis mana. Okay, sebab macam Dr. Emilia cakap, antibiotik ni digunakan untuk merencatkan ataupun melawan jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. So kuman fokus kepada bakteria, antibiotik adalah untuk bakteria. Itu memang kena jelas lah. Orang kena faham this is the basic concept of antibiotik ni. Okay. Seterusnya kerintangan antibiotik tu dia terjadi bagaimana? Sebab apabila antibiotik ni macam saya kata tadi, dia digunakan untuk merawat jangkitan bakteria. Okay, so dia terjadi di mana bila antibiotik itu sendiri dia hilang keupayaan dia untuk merencatkan dan melawan atau membunuh bakteria itu ya. Sebab bakteria ni dia kehidupan yang unik, dia bijak sebenarnya. Okay, Allah menjadikan semua kehidupan di dunia ni ada fungsi dia tersendiri dan untuk bakteria ini dia sangat bijak dan dia belajar daripada persekitaran yang dia terdedah. So dia boleh mengubah struktur dia ataupun kita panggil dia boleh bermutasi. Okay, dan menjadi kebal terhadap antibiotik yang telah didedahkan kepada dia. So bila kebal ini, itu yang kita kata bakteria ini, antibiotik ini dia rintang terhadap bakteria tersebut. Okay, so bakteria yang bermutasi ini juga dia sekiranya kita tidak membunuh sepenuhnya, dia boleh terus membiak dan boleh mendatangkan boleh menyebabkan penyakit yang dialami itu menjadi lebih teruk. Okay, sebab bakteria tu dah tak berkesan, dah tak berfungsi untuk membunuh dia. Okay, so keadaan inilah yang kita tak nak. So bila kita bagi antibiotik kepada pesakit, biasanya kita mensasarkan yang bakteria tersebut dibunuh sepenuhnya. Okay, waktu merawat tu dalam tempoh rawatan tersebut lah. Okay, so faktor-faktor yang menyumbang kepada kerintangan antibiotik ni, okay, pertama sekali macam yang Dr. Emilia cakap, antibiotik ni dia tidak boleh merawat jangkitan daripada virus. Memang tidak. Okay, sebab virus kita ada antivirus. Bakteria ada antibiotik. So dia hanya bunuh antibiotik. So bila dia antibiotik ni sebenarnya dia tak kenal sama ada bakteria itu baik atau jahat.
Sebab yang jahat tu yang dia menyebabkan jangkitan, yang baik tu sebab dalam tubuh badan manusia kita ada juga bakteria yang baik yang menjalankan fungsi dia untuk kesihatan badan kita. So bila kita dedahkan antibiotik tu dalam keadaan persekitaran, sebenarnya kita tak perlu pun nak merawat bakteria tu sebenarnya. Tapi bila dia dedahkan, bakteria tu sendiri dia boleh belajar daripada persekitaran tersebut dan dia boleh bermutasi. Itu yang kita tak nak lah. Sebab itu memang selalu kita menekankan memang jangkitan virus tidak memerlukan antibiotik, dan ini dan sama ada jangkitan tersebut disebabkan oleh virus atau bakteria, itu adalah penilaian daripada doktor. Doktor yang akan tentukan kepada pesakit tersebut lah. Seterusnya adalah antibiotik yang digunakan dalam tempoh yang terlampau singkat ataupun terlalu lama. Terlampau singkat ni contoh saya bagi bila kita prescribe lah antibiotik kepada pesakit kan, memang dah tertulis kat label tu, okey makan 1 biji 2 kali sehari dalam tempoh 5 hari. Itu memang dah tetapkan di situ. Tapi pesakit ni kadang-kadang bila dia dah mengambil lebih pada 3 hari tu dia dah rasa macam baik dah. Dia dah sihat dah kan. So tak nak lah makan sebab dah sihat dah kan. Tak perlulah nak habiskan antibiotik ni. Tapi jangan buat macam tu. Sebabnya antibiotik ni dia very unique, very specific. Memang dos dengan tempoh dia memang ditetapkan melalui daripada kajian-kajian dan bukti-bukti klinikal. So bukannya kita pandai-pandai suka letak ambil 1 biji 2 kali sehari dalam tempoh 5 hari, tak. Memang telah ditetapkan dan itulah dos dan tempoh dia. So perlu habiskan dalam tempoh yang ditetapkan, ataupun pengambilan yang terlalu lama sangat. Ada setengah simpan stok lagi kat rumah, rasa tak sihat, makan lagi tak sihat. Sebab apa? Sebab terlalu lama kita telah mengajar bakteria tu dalam badan kita dalam tempoh dalam environment yang tidak memerlukan antibiotik pun. So di situ dia akan bermutasi. Sebab itu kita tak boleh terlampau singkat ataupun terlampau lama, ikut tempoh yang telah ditetapkan. So seterusnya adalah dos yang kurang sesuai. Dos mungkin kurang ke atau berlebihan dos ke. Yang kurang tu macam tu lah saya cakap. Contoh doktor suruh makan 2 biji 2 kali sehari. Tapi bila dah 3 hari dia rasa dah baik. Lepas tu dia rasa tak perlulah nak ambil 2 biji lagi, dah ambil 1 biji je lah. Kan 1 biji macam tu. Lepas tu ikut suka hati dia lah makan, habiskan 1 biji 2 kali sehari. Tapi tempoh tu dos dah jadi lain, tempoh pun dah jadi lain, tapi dia masih habiskan. Ini pun menyumbang kepada kerintangan antibiotik lah. Dan faktor lain adalah dia mengambil dos yang berlebihan. Contoh nak cepat baik, doktor kata makan 1 biji je, dia makan 2 biji. Ataupun dia terlupa makan, yang ni kena berjaga-jaga. Dia terlupa makan, dia pergi untuk the next dose tu, dose terusnya dia pergi ambil 2 biji. Sebab doktor kata ni kena habiskan dalam tempoh ni. Takut tak habis kan. Dia pergi ambil double dose panggil. Itu pun tak boleh juga. Sebabnya dos tiba-tiba yang tinggi, dia akan mengajar environment bakteria itu untuk menjadi kebal kepada antibiotik. Dan seterusnya adalah ini memang kita selalu cakap dekat pesakit, kita kata antibiotik ni habiskan, jangan simpan. Ada kadang-kadang itulah bila pesakit tak habiskan tu dia simpan pula. Supaya apa? Supaya bila dia sakit lain kali senang, tak payah datang doktor, makan je antibiotik yang simpan tu. Ini yang kita tak nak sebenarnya. Sepatutnya antibiotik tu memang kita bagi cukup-cukup. Habiskan waktu tu. Sebenarnya tak ada lebihan kecuali sirap lah, sebab sirap tu susah kita nak sukat dekat dalam botol tu berapa banyak kan. Sirap memang akan ada lebihan lah kalau untuk pesakit kanak-kanak, tapi kalau untuk dewasa biasanya memang kaunter farmasi akan bekalkan cukup-cukup. Memang takkan ada lebihan untuk berkongsi dengan orang lain ke ataupun untuk diambil untuk masa akan datang kalau ada jangkitan ke kan. Ini tapi ada setengah orang dia menyimpan antibiotik tu, dia ambil pula sebab dia sendiri tak tahu sama ada jangkitan dia virus ke atau bakteria kan. So bila dia ambil tu dia mendedahkan persekitaran bakteria itu kepada antibiotik yang tidak diperlukan. So ini tangan ni satu masalah lah Puan
pada seseorang individu, apatah lagi kalau risau juga macam contoh sahabat kita tulis ni dekat komen, dulu masa kecil duduk dengan atuk nenek kat kampung, bila demam je siap atuk bagi ubat atuk lagi pada cucu tu. That's why kita tak nak, sebab itu memang every year masa kesedaran minggu kesedaran antibiotik ni kita akan menyampaikan mesej yang sama. Jangan berkongsi antibiotik, jangan simpan antibiotik berlebihan dekat rumah. Perkara-perkara macam ni kita tak nak. Even sebenarnya macam dia kata atuk nenek dia kan. Okey, kita nak cakap pada orang yang zaman-zaman dahulu lah, sebab orang dulu memang dia memanggil antibiotik ni ubat ajaib sebenarnya. Sebab apa? Makan je baik. So persepsi orang lama-lama dulu sebenarnya masih hingga sekarang, kalau kita tengok generasi orang yang lebih berumur lah daripada kita kan. So dia ibarat kalau cakap dengan orang muda, kata kalau nampak kita batuk-batuk semua, pergilah jumpa doktor minta antibiotik. Macam tu. Pergi jumpa doktor minta antibiotik. Dia cakap, dia nasihatkan kita macam tu. Tapi kita generasi yang sekarang ni mungkin kita lebih terdedah kepada kesedaran mengenai antibiotik ni. So kita kena, sebab itu kita kena mengambil maklum perkara-perkara seperti ini supaya kita sendiri pun dapat menasihati mereka yang lebih berumur ni, antibiotik ni macam mana, rawatan sebenarnya macam mana kan. Apa kesannya kalau kita mengambil antibiotik ni tanpa merujuk kepada doktor kan, ataupun tak boleh mengambil antibiotik sewenang-wenangnya lah. Sebab itu kesedaran ni adalah penting berterusan untuk kita mengedarkan semua lapisan masyarakat tentang apa itu antibiotik. Ada faktor-faktor dia. Jadi kita mau lebih lanjut lagi lah, sebab mungkin ada juga antara kita selain daripada dia macam dia boleh kongsi-kongsi antibiotik dengan orang lain, dia boleh lagi asal dia jumpa doktor, dia yang minta kat doktor bagi antibiotik, dia tak cakap lagi apa tahu. Sekejap lagi kita akan cerita lebih lanjut macam mana kerintangan antibiotik ni juga boleh menjadi satu masalah kesihatan pada seseorang. Malah kita risau doktor dan puan kan, dia boleh lebih memudaratkan kesakitan yang dialami oleh seseorang itu. Okey, dan sahabat-sahabat kita juga yang bertanyakan soalan, kejap lagi juga kita raikan yang perkongsian kita untuk tajuk kenapa tak bagi antibiotik untuk segmen kesihatan kita pagi ni. Dr. Amelia dan Puan Mardiah Kamal bersama kita. Okey, dan untuk anda semua, kalau ada soalan lain dan juga perkongsian serta pendapat anda boleh kongsikan saja di media sosial kami ikim.my, di Instagram, juga di Facebook kami, Facebook Live kami Ikim FM, termasuk juga di channel YouTube Ikim, dan juga WhatsApp kami 0129004004. Tanyalah apa-apa soalan berkaitan tentang antibiotik untuk pagi ini. Okey, segmen kesihatan Ikim akan bersambung sebentar lagi, terus dengar Warna Pagi Ikim, inspirasi Euphoria Islami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. Terbitan Buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Wow, simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN I Plus bernilai RM1 juta berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tertakluk terma dan syarat. Negeri Sembilan 102.7. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan kesihatan. Pagi ini kita ada topik tentang kenapa tak bagi antibiotik. Ini semua bersempena dengan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia yang berlangsung pada 18 hingga 24 November baru-baru ini. Dan di talian kita bersama dengan Dr. Nur Amelia dan juga Puan Mardiah, kedua-duanya mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi Puan Mardiah pun dah berceritakan pada kita kan macam mana kisah kerintangan antibiotik sebentar tadi, yang terlebih dos ada, yang terkurang ada, yang suka-suka hati ada kan. Jadi kita harap bila dengar ni dapatlah faham sama-sama tentang fungsi, peranan dan juga berkaitan dengan kerintangan antibiotik. Mungkin Dr. Amelia nak sambung Doktor. Macam mana kerintangan antibiotik ni menjadi satu masalah? Adakah kerana bakteria tadi tu membiak dan menjadi kuat, kebal, ataupun antibiotik tu lemah kerana tak mampu mengalahkan antibiotik? Macam mana keadaan kerintangan tadi tu? Silakan. Kita lihat tak, kerintangan antibiotik ni memang merupakan ancaman kesihatan global lah, bukan setakat di Malaysia tapi di global, di satu dunia. Kemunculan dan penyebaran kerintangan antibiotik ni memang semakin meningkat, dan efek dia ialah dia mendedahkan sistem penjagaan kesihatan kita ni kepada satu cabaran yang memang sangat serius, dan mengancam keberkesanan rawatan jangkitan sesuatu penyakit tadi. So saya nak cerita sedikit mengenai antibiotik ni lah. So kebanyakan kumpulan antibiotik ni memang dihasilkan sebelum tahun 1970-an lagi.
Okey, tapi dalam tempoh 30 tahun selepas itu, bilangan antibiotik yang dihasilkan sendiri semakin berkurangan ya. Okey, jadi kalau kita lihat berdasarkan contohnya portal United States Food and Drug Administration (FDA), hanya sebanyak 10 jenis antibiotik sahaja yang telah berjaya dihasilkan dan diluluskan di antara tahun 2014 dan 2019. So sangat sedikit ya. That's why kita kena jagalah ubat apa yang kita cakap, ubat ajaib tadi kan. Okey. Dan kalau kita lihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, okey, jadi sehingga Januari 2020 ni dia hanya terdapat 50 jenis antibiotik sahaja yang masih dalam fasa kajian klinikal secara berperingkat. So memang kajian develop antibiotik sangat lama, dan sangat memakan kos lah, sebab tu kita memang kena jaga ubat antibiotik tersebut. Okey, jadi apa yang akan kerintangan antibiotik ni boleh menyebabkan antibiotik yang sedia ada ni kurang berfungsi. Okey, so sebabnya seperti Puan Mariah kata tadi, ia tidak mampu bertindak seperti sepatutnya lah terhadap pesakit. Okey, so situasi ini memang sangat membimbangkan seperti yang saya cakap tadi tu. Memang terlalu sedikit antibiotik baru yang telah ditemui lah pada kebelakangan tahun ini. Okey. So sebab tu bila kita cakap tentang untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya sewaktu kempen Minggu Kesedaran Antibiotik ni, kita bukan setakat meningkatkan kesedaran di dalam sektor kesihatan manusia, tapi kesihatan haiwan pun kita involvekan sekali juga. Okey, sebab ia adalah it's a one health approach lah. Okay, sebab bukan setakat manusia yang menggunakan antibiotik, tapi haiwan pun ada juga menggunakan antibiotik juga. Okay. Jadi memang masalah kerintangan ni menjadikan pilihan antibiotik sendiri sangat terhad lah. Okey, jadi apa kesan dia terhadap masyarakat? Okey, so first, contohnya katakan antibiotik tadi tak berkesan atau kurang berkesan. Jadi ia akan menyebabkan lagi penyebaran penyakit berjangkit tadi kan. Okey, mungkin akan boleh lagi senang menyebarkan penyakit berjangkit pada orang lain. Okey, jadi contohnya, contoh lain adalah for example jangkitan tadi mungkin pada awalnya sepatutnya pesakit tersebut dia sepatutnya bertindak terhadap antibiotik yang standard tadi, yang biasa. Okey, yang kita panggil first line defense antibiotik. Tapi bila pesakit tersebut ada kerintangan antibiotik ni, mungkin kita kena gunakan antibiotik yang lebih canggih. Okey, so bila kita gunakan antibiotik yang lebih canggih, mungkin itu akan meningkatkan kos perawatan pesakit, ataupun mungkin pesakit akan duduk di dalam ward dalam jangka masa yang lebih lama. Okey, so ini akan meningkatkan kos kesihatan lah. Okey, bukan kepada pesakit saja, tapi kepada negara juga. Okey. Tapi yang paling kita takutkan ialah kalau jangkitan yang disebabkan oleh bakteria rintang tadi gagal, okey, untuk bertindak balas terhadap rawatan standard, apa yang kita risau ialah penyakit pesakit tersebut berpanjangan dan sukar diubati. Okey, so keadaan ini akan boleh meningkatkan risiko kematian lah. Okey, jadi itu kita tak nak benda tu terjadi. So sebab tu kita kena betulkan mindset masyarakat di luar sana lah, seperti kata Puan Mariah kan. Jadi antibiotik bukan penyelesaian kepada semua penyakit. Kita kena betulkan mindset tu. Ada persepsi masyarakat pada antibiotik juga lah. Okey, maknanya ada panduan, ada nasihat yang perlu kita dengar lah daripada doktor, khususnya bila tentang pengambilan antibiotik. Okey, sebelum mungkin ramai juga sahabat kita doktor yang bertanya antibiotik ni apa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat antibiotik. Mungkin kejap lagi doktor boleh bantu sikitlah ceritakan serba ringkas apa isi kandungan antibiotik. Tapi mungkin Puan Mariah sekarang nak kongsikan pula sebab ada yang sahabat kita kata, mana tadi dia kata bila pergi klinik swasta je selalu bagi antibiotik. Kadang-kadang saya rasa tak perlu pun antibiotik. Dia pula tak perlu dapat antibiotik tu. Dan Hajar Starbiah pun kata teringat dulu masa kecil, selalu kalau demam, jerit, tak nak
Ni antibiotik. Anti. Dia salah faham tu. Ni antibiotik jahat. Tak baik dia kat macam tu kan. Bagaimana cara pengambilan antibiotik yang terbaik ataupun yang betul, Puan Madia? Ya. Okay, ini bagus sebenarnya bila itu menunjukkan yang pesakit sebenarnya dia dah ada kesedaran tau. Dia macam rasa perlu ke atau tidak ambil antibiotik ni kan. Ini bagus sebenarnya. Sebenarnya kita menggalakkan pesakit sebenarnya dia ada hak juga. Dia tak perlu nak rasa malu. Kalau dia jumpa doktor, boleh tanya sebenarnya. Kalau doktor dah prescribe antibiotik kan boleh tanya, doktor betul ke saya perlukan antibiotik ni? Saya punya jangkitan ni betul ke disebabkan oleh bakteria ataupun virus? So bila doktor dah sahkan memang daripada bakteria, okey, ambillah antibiotik tanpa was-was. Macam tu kan orang cakap. Okey, kalau biasanya penilaian doktor tu memang penilaian doktor pun perlulah sewajarnya lah. Okey, sebab hanya doktor saja yang tahu diagnose pesakit tu macam mana. Sebab bakteria dan virus ni sebenarnya dia boleh menghasilkan simptom yang sama. Sebab tu kita kena ada doktor untuk diagnose. Dan sebenarnya macam saya bagi contoh lah, dulu saya pun pernah pergi jumpa doktor, saya sakit tekak tau. So saya pergi jumpa doktor sakit sangat tekak, so doktor cek rupanya bukan jangkitan virus, bukan jangkitan bakteria, tapi saya allergic. Saya allergic dengan chemical. So pentingnya doktor di situ untuk mendiagnose pesakit. So bila doktor kata memang bakteria, so ambillah antibiotik, ambil dalam dos yang ditetapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan lah. So jangan rasa was-was itu, selalu bertanya juga kepada doktor. Bila Pemadam cakap tadi pasal allergi tadi pun ada soalan daripada sahabat kita ni. Dia kata biasanya sebelum bagi antibiotik, doktor akan tanya sama ada dia allergik ubat ataupun tidak. Apa maksud dengan allergik tu? Dia sebenarnya ubat-ubatan, bukan kita cakap pasal antibiotik sajalah. Semua ubat-ubat dia ada kita panggil common side effect yang biasa yang tidak memudaratkan. Okey, ada setengah pesakit kalau dia makan antibiotik, contohlah kalau ada makan antibiotik dia terasa sebab antibiotik ni macam saya cakap tadi dia akan mengganggu juga bakteria baik dekat dalam tubuh badan kita, terutama di bahagian bakteria di bahagian usus kita kan. So bila kita ambil antibiotik, ada pesakit yang dia akan rasa macam sakit perut, dia akan diarrhea. Ada setengah pesakit mungkin dia akan keluar rashes ke, kan, ada rasa mual-mual, rasa loya, nak muntah ke. Tapi tak perlu risau sebab common side effect ni dia akan berlalu, ataupun sekiranya dia dapati masih berterusan, itu kena jumpa doktor semula. Mungkin doktor akan beri nasihat untuk tukar, mungkin dia tidak sesuai dengan antibiotik tersebut dan doktor akan bagi alternatif lain lah. Kalau common side effect ni dia rasa berterusan. Macam tu lah. Maknanya awal-awal pengambilan ubatan tu mungkin antibiotik ke antivirus apa sebagainya, kita kena tengok dulu macam mana reaksi atau respon diri kita lah doktor Puan maknanya pada ubat-ubatan tu. Biasanya bila pesakit dah allergic tu, biasanya pesakit akan biasanya kalau di klinik kerajaan kita akan bagi satu kad allergic kepada pesakit untuk maklumkan dia bawa ke mana-mana. Kalau doktor ada tanya allergic ubat-ubat ataupun allergic antibiotik ke, dia ada tulis dekat situ lah. So pesakit boleh beri kad tu kepada mana-mana klinik kesihatan ke ataupun hospital ke untuk maklumkan yang dia allergic senarai ubat-ubat inilah. InsyaAllah itu panduannya. Dan mungkin sebelum berehat ni Dr. Emilia ada nak tambah info berkaitan dengan antibiotik. Takut salah sebut. Bukan antibiotik, bukan antibiotik, salah itu salah. Antibiotik. Okay, so seperti yang saya Madia kata tadi, okay, so bila seseorang itu mengalami ada sakit ke, pastikan berjumpa dengan doktor. Okay, jangan so kadang-kadang menjadi amalan masyarakat kita ni, bila kita sakit kita nak rawat diri kita sendiri, betul tak? Okay, so kita pergi farmasi, kita beli antibiotik sendiri. Okay, so itu adalah satu tanggapan yang salah. Okay, so bila pesan saya kalau sakit,
make sure berjumpa dengan doktor, dapatkan rawatan yang betul, dan jika doktor rasa yang pesakit tu perlukan antibiotik, dan dia akan bagi antibiotik. Jadi jangan mendesak jugalah untuk diberikan antibiotik. Kita pun ada hak seperti Puan Madia kata, misalnya kalau doktor tu bagi antibiotik, kita ada hak untuk bertanya kepada doktor tersebut, doktor, adakah perlu saya diberikan antibiotik tersebut? Sebab kalau kita baca satu soalan di WhatsApp ni, sahabat kita ibu pada seorang anak katanya kalau duduk asrama adalah masalah skabis kan. Lepas tu dah 10 kali ulang-alik pergi klinik ni. Lepas tu adalah dapat suntikan ubatan tapi tak berkesan, termasuk ubat farmasi dan jangkitan tu on off. Dan lepas tu akhirnya bila pergi klinik dia kata minta juga suntikan antibiotik. Lepas dapat suntikan tu terus hilang skabis dia. Macam mana kalau dalam kes macam ni? Apa nasihat Dr. Amelia atau Puan untuk mungkin ibu bapa yang macam nak dapatkan nasihat pengambilan antibiotik terbaik untuk anak mereka? Nak paksa, tak boleh paksa kan? Dr. Amelia, okey, kalau untuk fungsi macam ni memang ada setengah jangkitan tu memang sukarlah dirawatkan. Tapi okey, macam yang puan tadi cakap, so at the end dia pergi jumpa doktor dan doktor bagi suntikan antibiotik. Macam yang saya kata sebelum ni, yang berupaya menilai dan mendiagnose pesakit adalah doktor. So selagi doktor memberikan dos yang sesuai dengan pesakit dan itu tak menjadi masalah. Boleh terus mempercayailah doktor untuk menilai pesakit. Yang kita tak nak adalah pesakit dia pergi beli antibiotik sendiri, dia self treat. Itu yang kita tak nak. Sendiri pergi kedai farmasi beli sendiri antibiotik semua, beli sendiri. Ini kita cakap beli sendiri dan antibiotik, bukannya ubat-ubat yang untuk melegakan simptom. Untuk yang melegakan simptom tu dia memang senang dapat, dia ada over the counter je, memang boleh ambil pick up je daripada kaunter farmasi tu. Tapi yang ini antibiotik ni adalah ubat yang dikawal. Dikawal oleh Akta Racun 1952. So antibiotik ni kita panggil dia di bawah poison B dalam jadual A di bawah akta inilah. So ubat antibiotik ni dia memang tak boleh beli sewenang-wenangnya di kedai farmasi. So dalam akta tu memang telah dinyatakan di situ bahawa pembelian antibiotik memerlukan preskripsi daripada doktor. Okay, so doktor perlu mengeluarkan preskripsi kepada pesakit lah sekiranya pesakit dia meminta untuk membeli antibiotik di luar, bukan mendapatkan antibiotik di klinik. Tapi preskripsi yang sah daripada doktor yang berdaftar diperlukan. Okay, dah kena bawa preskripsi itu di farmasi. Dan ahli farmasi juga, di kedai-kedai farmasi juga, mereka dah tahu, memang dah tahu sebenarnya. Kalau mereka nak menjual antibiotik tu, pesakit perlu datang dengan preskripsi sekali. Mereka tidak boleh membekalkan antibiotik tanpa preskripsi daripada doktor. Ini memang dah clear, dah atas. Semua ahli farmasi, pegawai farmasi memang tahu. So memang kena jelas. So walaupun macam antibiotik tu dah habis, doktor dah suruh habiskan. Okey, dah habis. Tiba dah habis, dia pergi sendiri ke farmasi. Puan Madia nak lagi. Boleh ke? Tak boleh. Biasanya itu saya cakap tadi. Biasanya antibiotik dibekalkan memang cukup-cukup. Habis-habis. That's it. Okay, tak boleh makan lebih-lebih. Dia rajin pula dia makan apa pun kita nak sambung lebih lanjut tentang macam disiplin pengambilan antibiotik. Ada yang mungkin dia selang-selang sehari. Lepas tu adakah semudah batuk, demam semua itu senang-senang je kita nak dapatkan antibiotik? Kita jawab kejap lagi insya-Allah. Tapi yang penting pesanan dia untuk yang kedua ni jangan pandai-pandai lah ambil suka hati, sebab nanti kan kita tukar tajuk. Siapa doktor sekarang ni? Dan yang penting hari ni kita membawakan tajuk kenapa tak bagi antibiotik untuk segmen kesihatan bersama Dr. Amelia dan Puan Mardiah Kamal. Ya, untuk anda semua sekali lagi kalau kata ada sebarang soalan dan juga perkongsian, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook Live kami dan juga di YouTube channel IKIM. InsyaAllah kita akan paparkan komen-komen daripada anda dan kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Islami. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta. Tapi jika aku ditimpa bencana nanti,
Takkan harta terkumpul ni terbiar begitu saja? Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia dan ikuti perkembangan kami di media sosial Facebook dan Instagram Serai Mas atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada skill MSBO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSBO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau anda berdepan tindakan undang-undang. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Terbitan Buku IKIM 2018 Islam dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim #Care4Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dah 9.15 pagi dan kita kini berada di pusingan terakhir untuk kesihatan pagi ini, membincangkan tentang kenapa tak bagi antibiotik, yang mana anda juga bertentu kami secara live di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan kita bersama dengan Dr. Nur Emilia Abdul Rasid dan juga Puan Mardiah Kamal yang mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia pagi ini ya. Dan ada juga soalan daripada sahabat kita, juga soalan yang memang kita nak ajukanlah pada doktor ataupun Puan Mardiah sendiri pagi ini tentang pengambilan antibiotik. Macam Afniza tanya, macam mana ya kalau kita terlupa nak makan 1 dos, patutnya makan pagi, alamak terlupa dah tengah hari. Jadi adakah kita kena makan lah tu juga atau tunggu sampai dos seterusnya, contohnya macam malam ataupun the next dosage, dan boleh tak kalau selang sehari pula? Ni mungkin siapa nak jawab, doktor ataupun Puan Mardiah? Dr. Emilia ke nak jawab ke saya? Boleh. Silakan doktor. Okay, so kalau kita terlupa nak makan 1 dos, tak apa. Kita boleh, kalau pagi lagi kita boleh ambil, kita boleh teruskan makan dos tu. And then kita continue je makan dos yang malam tu seperti biasa. Jangan pula selang-selang sehari, tu memang tak boleh lah. Jarak masa tadi doktor sama juga kalau macam ada yang 2 kali sehari, 3 kali sehari tu macam mana dari segi jarak masa dia tu? Tentang pengambilan, maksudnya lepas tu dia berhenti kejap, lepas tu sambung balik, dia rasa macam Puan Mardiah sebut tadi lah, dia rasa sihat kejap kan? Jangan itu tak boleh. So macam Puan Mardiah kata tadi, kita kena ikutlah dos dengan timing masa yang telah ditetapkan oleh doktor tersebut lah. So kalau dia kata 3 hari, 3 hari, 5 hari, 5 hari, so kita tak boleh macam pandai-pandai makan ikut sesuka hatilah. Sebabnya and then pastikan bila kita ambil antibiotik tu mesti dihabiskan dalam tempoh yang ditetapkan. Sebab walaupun kita dah rasa sihat, kita still kena continue juga sampai macam Puan Mardiah kata tadi. So bila kalau kita bagi 5 hari, kita memang tetap
habiskan dalam tempoh 5 hari. Walaupun masa hari kedua tu kita rasa okay saya dah sihat ni, tak. Kita still kena continue, okay. Sebabnya katakan kita, kalau kita tak menghabiskan ubat antibiotik tadi seperti yang disyorkan oleh doktor ataupun farmasi tadi, okay, kita akan, itu adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik tadi. Dan apa yang kita tak nak lagi ialah berlakunya jangkitan semula. Okay. Itu yang kita elakkanlah kan, dan kerintangan. Betul. Untuk yang tempoh tu tadi mungkin saya nak jelaskan lebih detail lagi lah macam mana kalau ambil ada skip dose apa semua tu tertinggal ke kan. Okey, saya bagi contoh kat sini lah. Let's say kalau pesakit perlu ambil 2 kali sehari, 2 kali ialah setiap 12 jam kan. Contohnya dia sepatut ambil 8 pagi dan malam dia ambil 8 malam. Okey, let's say pagi tu dia terlupa ambil pukul 8 pagi. So kita bagi jarak dalam masa 2 jam macam tu, dia boleh ambil lah dos tu. Dia teringat je ambil terus. Tapi let's say kalau dia dah dekat nak pukul 8 malam tu, berapa jam lagi nak pukul 8 malam itu, itu dia terus je ambil dos yang seterusnya. Jangan dia pergi ambil sekali dengan dos yang dia dah skip tu. Itu jangan, biarkan saja. Dan teruskan sampai habis tempoh. Ya? Yang kalau dekat pukul 8 malam tadi tu, dia ambil satu sekali je lah, jangan double kan. Sekali je lah yang pukul 8 malam. Yang pagi dia tertinggal pukul 8 pagi, yang pagi tu dia tertinggal, tak perlu ambil lagi dah. Biarkan saja. Kemudian tu terus habiskan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Macam tu. Itu tengok jarak masa yang dia tertinggal tu. Kalau terlupa dalam masa 2 jam macam tu masih boleh ambil lagi. Tapi kalau dah lepas 2 jam nak dekat sampai dah dos selanjutnya, seterusnya tu ambil je dos seterusnya, tinggalkan dos yang tertinggal tadi. Macam tu. Macam tu caranya. Itu caranya. Satu lagi soalan mungkin untuk Dr. Amelia pun, macam kenapa dikatakan demam, batuk, sesama macam tidak semestinya memerlukan antibiotik macam Puan Madia sebutkan tadi, mungkin bila macam sakit tekak tu kadang-kadang bukan sebab jangkitan virus atau kuman ataupun bakteria. Kita pun dah confuse ni kan. Jadi macam mana kan apa yang nasihat yang doktor biasa berikan untuk pengambilan antibiotik untuk satu-satu penyakit seseorang tu? Doktor. Okay, so kalau misalnya batuk sesama semua tu lah kan. Okay, so batuk sesama yang selalunya lah pesakit datang yang dari komuniti ni adalah disebabkan oleh virus. Okay, that's why bila kita jumpa doktor, doktor tak bagi ubat antibiotik. Okay, tapi walau bagaimanapun terdapat juga kes yang mungkin disebabkan oleh bakteria juga. Okay, so that's why nasihat saya ialah bila sakit ataupun contohnya batuk sesama, make sure kita berjumpa doktor. Jangan rawat diri sendiri, okay, dan melalui pemeriksaan dari doktor tadi, doktor akan bertanya tentang mungkin sejarah pesakit, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap pesakit tersebut, okay, ataupun kalau jika perlu mungkin pemeriksaan lain, contohnya pemeriksaan ujian darah ataupun x-ray. Okay, so dari situ doktor tu boleh tahu pesakit ni adalah cenderung kepada virus ataupun bakteria. Dan kalau pesakit pesakit tersebut adalah disebabkan oleh bakteria, dan maka dia akan bagi antibiotik. Dan pesan saya ialah kalau misalnya diberi antibiotik tadi, pastikan kita ambil mengikut dos dan tempoh yang ditetapkan. Sebab kalau kita ambil kurang daripada dos yang ditetapkan, mungkin antibiotik tersebut tidak berkesan terhadap penyakit tersebut. Itulah pesanan doktor. Sebab tu selalu doktor pesan, ahli farmasi pun pesan supaya habiskan antibiotik yang diberikan itu. Okey, dan sekarang kita nak ajak masyarakat lah tentang betapa pentingnya peranan kita juga tentang pengambilan antibiotik ni. Jangan kurang, jangan lebih, jangan, yang penting macam doktor sebut tadi, jangan rawat diri sendiri. Betul. Kalau perlu dapatkan nasihat dari mereka yang ada ilmu tentangnya. Mungkin Puan Madia nak kongsikan macam mana peranan kita semula tentang pengambilan antibiotik dengan betul, Puan Madia. Okey.
Okey, pesanan untuk masyarakat kita lah kan. Okey, pertama sekali masyarakat perlu tahulah langkah-langkah mencegah jangkitan ni. Okey, sebenarnya COVID-19 sekarang yang melanda satu dunia ni juga dia memberi satu kebaikan jugalah. Dia mengajar kita sebenarnya kan, kita mengajar kita satu norma baru kita panggil kan, SOP. So itulah langkah yang SOP yang kita tengah laksanakan ni lah, itulah langkah-langkah pencegahan jangkitan tu. Kita pakai mask, cuci tangan, kita pakai hand sanitizer kan, kemudian tu menjarakkan diri kan untuk mengelakkan jangkitan dengan orang lain dan juga tidak pergi ke tempat-tempat yang sesak lah. Okay, so bila kita mencegah jangkitan ni, mencegah jangkitan dan secara tidak langsung kita tak mendapat jangkitan dan tak memerlukan antibiotik pun. So langkah-langkah pencegahan ni sangat penting untuk diteruskan. Kalau let's say kalau COVID-19 akan datang kan, insyaAllah one day kalau memang dah kurang kan, SOP yang kita tengah laksanakan ni, yang kita praktikkan ini di zaman norma baru ni boleh diteruskan sampai bila-bila. Bukan hanya untuk kita mencegah COVID-19 tapi apa-apa saja penyakit yang disebabkan oleh yang saya kata kuman tadi, ada banyak jenis kuman. Okay. Dan seterusnya adalah pesakit dia janganlah memaksa doktor bagi antibiotik. Ini memang saya nak tekankan sangat, jangan paksa. Okay. Biar doktor sendiri yang menilai pesakit dan menentukan rawatan yang berkesan kepada pesakit tersebut. Okay, bila doktor rasa yang pesakit sebenarnya dijangkiti virus, dia takkan bagi antibiotik. So jangan nak juga antibiotik. Kita tak nak kerintangan bakteria kebal dalam badan dia. Okay. Kemudian tu kena ambil tahu juga, set in mind that antibiotik hanya boleh diberikan doktor yang berdaftar. Okay, dan boleh dibeli di kedai farmasi dengan preskripsi daripada doktor. Dan pastikan jangan kita membeli antibiotik secara online. Okay, sebab sekarang ni zaman COVID, orang duduk kat rumah kan, shopping online je kan, scroll nampak antibiotik kan. Jangan, sebabnya kita tak tahu orang yang menjual tu sama ada orang yang bertauliah atau tidak. Okay, penjualan antibiotik secara online pun sebenarnya tidak mematuhi Akta Racun 1992. Okay, sebab dia kita beli tanpa preskripsi. Okay, kena ingat dia tanpa preskripsi. So memang kita tak nak orang ramai, masyarakat ramai senang-senang dapat antibiotik tapi kesan sampingan dia tak ingat. Macam tu. Kita tak nak orang mendapat kesan sampingan yang boleh memudaratkan. Okay. Kemudian tu sebelum ni saya ada kata yang masyarakat sendiri kena jangan malu untuk bertanya pada doktor. Betul ke antibiotik ni perlu untuk rawatan penyakit saya? Betul ke antibiotik saya ni mendapat jangkitan antibiotik? Jangan malu, tanya je. Saya rasa doktor sebenarnya pun suka sebenarnya. Dia tahu pesakit dia tu faham. Lagi senang, lagi mudah lah bila pesakit faham ni semua kan. Bila kita bagi antibiotik, dia akan ambil dos yang tetapkan, dia habiskan ikut dos dia. So kebarangkalian untuk dia datang semula kata antibiotik ni tak bagus lah, itu sini tak ada. So jangan tanya kepada doktor. Okay. Kalau antibiotik diberikan oleh doktor, so ikutlah arahan yang ditetapkan bila dah dapat antibiotik tu. Antibiotik ni memang very special. Kalau kita bagi pada pesakit, kita akan label kat situ besar-besar, antibiotik sila habiskan. Kalau pian dengan Hazwan perasan lah, kalau dapat antibiotik tu memang kita akan letak macam tu. Dan merah lagi dia punya tulisan dia tu. Sebagai tanda ingatan kepada pesakit, habiskan.
Special sikit. Kalau kita counselling kan antara banyak ubat tu kan, biasanya antibiotik yang last sekali. Sebab apa? Sebab kita nak remind berkali-kali kepada pesakit, habiskan. Macam tu, habiskan antibiotik. Dan kalau ada macam saya kata sirap tu yang berlebihan tu jangan simpan. Kalau boleh kita buang lah. Okay? Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita letak merata-rata, kadang ada anak kecil, kalau letak kat bawah-bawah ada anak kecil boleh ambil. Ingat gula-gula sebab ubat sirap tu dia sedap kan. So kanak-kanak ni dia tertarik dengan dia punya warna dan rasa dia tu lah. Okay. So saya nak cakap, masih nak tekankan lagi di sini yang masyarakat memang perlu kalau dah dengar lah penerangan kami dekat sini berkenaan kesedaran antibiotik ni kan, jangan lupalah mewar-warkan kepada family, kawan-kawan, saudara mara yang kita ni sebagai masyarakat ni perlu menggunakan antibiotik ni secara berhemah, bertanggungjawab. Okay, supaya kita nak kekalkan kebesanan antibiotik ni bukan hanya pada waktu sekarang saja, tapi ini adalah untuk masa akan datang, untuk zaman anak-anak, cucu-cucu kita akan datang. Sebabnya macam Dr. Emilia cakap, kalau antibiotik yang sekarang ni kita tidak preserve, kita panggil kan, dia tidak berkesan, akan datang nanti tu macam mana? Kalau generasi akan datang, kalau ada jangkitan, kita dah tak dapat dah nak merawat dia. Kalau kita tak kawal penggunaan antibiotik pada masa sekarang. So apa yang kita buat pada kini adalah untuk generasi akan datang. Setuju? Sangat setuju dengan Puan Mardiah sebentar tadi. Dan mungkin ada satu situasi juga, macam kadang-kadang ada antara kita yang mungkin dapat antibiotik dan preskripsi yang doktor dah bagi, sama ada Puan atau doktor kan. Lepas tu macam dia makan, macam tak berkesan pula antibiotik ni. Dia call doktor ataupun jumpa doktor, boleh tak bagi antibiotik yang lebih powerful ataupun stronger? Boleh ke jadi situasi macam tu, doktor atau Puan? Mungkin apa nasihat untuk yang nak stronger antibiotik? Is it possible? Okay, nasihat. Doktor Amelia. So nasihat kita ialah kalau boleh janganlah minta yang lebih powerful. Okay, selalunya doktor akan start dulu dengan apa yang kita panggil macam first line antibiotik. Antibiotik yang standard yang sering diberikan lah kepada penyakit tersebut. So kalau misalnya tak jalan, kita bagi sedikit masa, okay, sebab dia ambil masa untuk for the ubat to works lah. Okey, jadi tapi kalau misalnya pesakit dalam beberapa hari tu masih mengalami sakitnya tak reda, saya nasihatkan berjumpa kembali ke doktor. Jangan pandai-pandai stop ataupun tukar ubat antibiotik yang lain. Kalau mungkin doktor akan akan menilai semulalah penyakit di pesakit tersebut. Okey, baik. Mungkin doktor pun ada pesanan juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita berkaitan dengan tajuk kita hari ini, kenapa tak bagi antibiotik. Dr. Emilia, ada pesanan kita? Okey, so saya nak maklumkan kepada semua. Okey, so sekarang ni kita ada Minggu Kesedaran Antibiotik Sedunia yang kita sambut setiap tahun, dan pada tahun ni kita sambut daripada 18 hingga 24 November ya. Okay, so kempen ataupun kesedaran antibiotik sedunia ni ialah bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua kalangan masyarakat supaya kita menggunakan antibiotik ni secara, orang kata rasional, secara wajar ya, dan bertanggungjawab untuk kita kawal kebintangan antibiotik. Tadi Puan Mardiah kan dah jelaskan panjang lebar kan. Okay, so setiap individu memang perlu memainkan peranan masing-masing lagi untuk kita sebenarnya kawal isu kebintangan antibiotik ni. So, ambil tahu tentang ubat antibiotik ni, terutamanya kita perlu sentiasa bertanya kepada doktor perlu ke ambil atau tidak. Okay, so that is our right lah. So pesanan atau peringatan saya yang lain ialah kita nak orang luar tahu, orang awam tahu bahawa kebanyakan jangkitan ni disebabkan oleh virus. Okay, mostly dan tidak memerlukan antibiotik. So janganlah pergi ke doktor dan meminta atau mendesak doktor untuk bagi antibiotik. Okay,
sebab penyalahgunaan antibiotik adalah sebenarnya punca utama kepada kebintangan antibiotik ni lah. Okay, and kita tahu kekebalan kuman bakteria terhadap antibiotik ni dah meningkat. And macam saya cakap tadi, antibiotik ni tak ada antibiotik yang baru. Maksudnya hanya sedikit saja antibiotik yang baru di pasaran lah. Okay, so kita tak nak kebintangan antibiotik ni akan boleh memudaratkan ataupun membawa maut. Jadi kita kena preserve lah, pelihara keberkesanan antibiotik tersebut untuk bukan untuk kita, untuk generasi kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita, generasi masa akan datang. Maknanya itu yang kita nak kempen bahawa apa tindakan yang kita lakukan saat ini sangat memberi kesan bagaimana di masa akan datang insya-Allah. Puan Madia ada apa-apa ke dah okey dah? Saya nak tambah sikit je lagi. Boleh. Untuk pesakit atau orang awam lah sekiranya ingin bertanya tentang antibiotik ataupun bukan antibiotik sajalah tapi ubat-ubatan juga ya, dekat bahagian program perkhidmatan farmasi ni kita ada satu pusat panggilan farmasi kebangsaan. National Pharmacy Call Center. Boleh dihubungi melalui talian 1800 88 6722. So kita memang sentiasa buka sewaktu-waktu bekerja Isnin hingga Jumaat. So orang awam boleh mendapatkan info lanjut lah berkenaan ubat-ubatan. Sekiranya perlulah call je nombor yang saya maklumkan tadi. Ulang sekali lagi pun nombor dia 1800 88 6722. 6722. Ya. Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan. Boleh hubungi sana lah. Apa-apa pertanyaan. Sekarang kan boleh call lah kan, tanya nak dapatkan macam mana dan insyaAllah dapat nasihat yang terbaik. Dan hari ni pun kita dapat nasihat terbaik daripada Dr. Nur Amelia dan juga Puan Madia. Kita ucap terima kasih banyak-banyak Dr. Puan sudi luangkan masa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Stay safe semua insyaAllah doakan sama-sama insyaAllah. Stay safe. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua orang tetamu kita mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Amelia Abdul Rashid, Ketua Penolong Pengarah Unit Kawalan Infeksi, Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan, Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, dan juga Puan Madiah binti Kamal yang merupakan Pegawai Farmasi Cawangan Penjagaan Farmasutikal, Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, di atas perkongsian untuk kesihatan kita pagi ini. Mana-mana poin yang mungkin terlepas anda boleh tonton kembali secara tonton kembali di Facebook dan juga di channel YouTube IKIM. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang setia mendengar dan insyaAllah kita sebarkan mesej yang bermanfaat ini. Kita berehat seketika, terus setia bersama Hazanan Piandi, Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islam.